Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi, saya sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan ulang kaji. Okey, topik-topik bahagian E, kertas 2. Okey, jadi kita fokus sekarang kepada soalan persamaan serentak. Okey, jadi kita tengok pada skrin iaitu soalan 4.1. Okey, jadi kalau anda tengok dekat soalan tersebut, dia kata sebuah bekas kuning mengandungi 4 kali ganda berat gula berbanding bekas biru. Jika Dalila memindahkan 3 kilogram 3 kilogram 750 gram gula dari bekas kuning ke bekas biru, berat gula dalam kedua-dua tong itu akan sama. Cari berat gula dalam bekas biru dan berikan jawapan anda dalam unit kilogram dan gram. Okey. Jadi bagi soalan persamaan serentak ni, apa yang perlu awak buat, biasanya dia akan keluar soalan dalam bentuk ayat. Jadi langkah pertama apa yang perlu awak buat adalah awak kena keluarkan dua persamaan linear. Okey, yang mana mengandungi nilai X dan nilai Y. Okey. Jadi awak kena tentukan dulu, awak nak setkan sebagai X tu apa, Y tu apa. Jadi kalau awak tengok pada soalan tu, dia adalah berkaitan dengan bekas biru dan bekas berat gula dalam bekas biru dan bekas kuning. Jadi saya anggap yang pertama kuning itulah sebagai X. Yang ni awak kena tulis supaya nanti awak tak tertukar. Okey. Jadi saya anggap sebagai X itu adalah kuning. Kemudian Y itu adalah biru. Okey, jadi kita kena binakan dua ayat matematik. Jadi awak kena tengok pada soalan, cari ayat mana yang boleh dijadikan sebagai, diubah kejadikan kepada ayat matematik. Okey, jadi kalau saya tengok dekat situ, ada ayat dia, sebuah bekas kuning mengandungi 4 kali ganda berat gula berbanding bekas biru. Jadi ini yang pertama, kuning mengandungi 4 kali ganda berat gula berbanding bekas biru. Maksudnya kuning X sama dengan, okey, 4 kali bekas biru maksudnya 4Y. Okey, jadi yang ada huruf saya letak semua sebelah kiri, yang tiada huruf saya letak sebelah kanan. Okey, jadi maksudnya saya akan dapat X tolak 4Y sama dengan kosong. Ini adalah persamaan yang pertama. Okey, sekarang kita tengok pada cari persamaan yang kedua yang kita boleh bentuk. Okey, kemudian dia kata jika Dalila memindahkan 3 kilogram 750 gram gula dari bekas kuning ke bekas biru. Okey, berat gula dalam kedua-dua tong itu adalah sama. Okey, memindahkan maksudnya dia buang daripada bekas kuning sebanyak 3 kilogram dan 750 gram kepada bekas biru, maka berat dia menjadi sama. Okey, dengan kata lain maksudnya daripada bekas kuning kan jadi X. Okey, dia tolak, dia memindahkan, maksudnya dia keluarkan 3 kilogram dan 750 gram. Maksudnya kita ubah kepada kg dulu ah. Kita nak guna 1 unit dulu. Last kali baru kita ubah balik. Jadi itu adalah tolak dengan 3.75. Kenapa 3.75? Sebab 1 kilogram adalah bersamaan dengan 1000 gram. Jadi kita ada 750 gram. Jadi gerakkan titik kan kena bagi 1000. Jadi akan dapat ini gerak titik 1, 2, 3 dapat 0.75 kg. Kemudian tambah dengan 3 dapat 3.75. Adalah bersamaan dengan Y. Sebab dia kata berat gula kedua-dua tong itu akan jadi sama. Okay. Jadi kita ubah macam tadi, yang ada huruf letak sebelah kiri, tiada huruf di sebelah kanan. Jadi X tolak Y adalah bersamaan dengan 3.75. So ini adalah persamaan yang kedua. Jadi kita nak buat persamaan serentak, kita boleh pilih sama ada nak
nak guna kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, jadi saya lebih suka guna kaedah penghapusan. Penghapusan ni maksudnya awak kena ada satu nilai pemboleh ubah yang sama berkali dia. Contohnya awak nak hapuskan X, biar X tu mesti sama. Okey. X tu sama. Kalau awak ada 2X, maksudnya yang persamaan kedua tu mesti ada 2X. Dia negatif ke positif ke tak kisah. Yang penting nombor tu mesti sama. Negatif positif tu kita boleh selesaikan sama ada tambah ataupun tolak. Okey, kalau awak tengok dalam kes sekarang, so awak ada X tolak dengan 4Y. Jadi awak ada X tolak dengan 4Y sama dengan 0. Kemudian awak ada X tolak Y sama dengan 3.75. Jadi ini persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Jadi awak tengok nilai X ni dah sama. Okay, X dengan X. Jadi awak boleh hapuskan. Dua-dua itu adalah positif. Awak ingat kalau dua-dua positif awak mesti tolak. Ataupun dua-dua negatif mesti tolak. Maksudnya kalau sama mesti tolak. Kalau lain mesti tambah. Okey. Kalau dua-dua positif ataupun dua-dua negatif, yang ni kena guna tolak. Kalau satu positif, satu negatif, yang ni guna tambah. So dalam kes sekarang X dengan X, jadi dua-dua adalah positif. Jadi kita mesti guna tolak. Jadi saya buat 2 tolak 1. Okey. Jadi X tolak X dapat 0, negatif Y tolak dengan negatif 4. Jadi dia akan dapat 3Y. Negatif Y tolak dengan negatif 4Y. So ini sama dengan negatif Y tambah 4Y. So ini akan dapat 3Y. Okey. Yang seterusnya 3.75 tolak 0 dapat 3.75. Jadi awak boleh cari nilai Y. Jadi Y adalah sama dengan 3.75 bahagi dengan 3. Jadi awak akan dapat 3.75 bahagi 3. Jadi awak akan dapat 1.25. Okey. Sekarang awak dah dapatkan nilai Y. Kita kena cari nilai X. Okey, jadi nilai X awak pilihlah sama ada nak guna persamaan 1 ataupun persamaan 2. Katakan saya ambil persamaan 1. Saya ada X tolak dengan 4Y sama dengan 0. Jadi dekat Y tu saya gantikan dengan 1.25. Jadi X tolak dengan 4 darab dengan 1.25 sama dengan 0. Okey. Jadi saya akan dapat X tolak dengan 5. So dapat 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5. Okey, awak tengok pada soalan. Dia kata cari berat gula dalam bekas biru dan berikan jawapan anda dalam unit kilogram dan gram. Okey, bekas biru. Bekas biru maksudnya nilai dia adalah Y. Okey, jadi awak dah cari nilai Y, jadi awak akan dapat 1.25 kilogram. Oleh sebab itu, berat gula dalam bekas biru adalah bersama dengan 1.25 kilogram. Dia tak nak dalam kilogram, dia nak dalam kilogram dan gram. Jadi awak kena ubah. Ini akan dapat 1 kilogram. 0.25 kilogram. Kilogram, awak kena ubah kepada gram. Maksudnya awak kena darab 1000. Jadi awak gerak titik 1, 2, 3. Jadi awak akan dapat 250 gram. So, jadi awak dah jawab satu soalan. Okey. Jadi saya tunjukkan kepada soalan yang kedua.
Okey, soalan 4.2. Okey, daripada soalan itu kita tengok dia kata Encik V dan isterinya bekerja di sebuah kedai yang menjual komputer riba bersempena dengan Pesta Teknologi Maklumat. Encik V berjaya menjual 4 komputer riba dan 5 buah mesin pencetak berjumlah 9,700. Isterinya berjaya menjual 2 buah komputer riba dan 3 buah pencetak dengan harga 5,100. Hitung harga jualan komputer mesin cetak. Okey, jadi langkah pertama macam sama soalan 1 tadi, awak kena tentukan apa X dan apa Y. Okey, jadi sekarang kita nak tahu buat jualan apa, harga komputer dengan harga mesin pencetak. Jadi sasar itu adalah memboleh ubah kita sama ada X dan Y itu bergantung kepada apa yang awak pilih. Okey. Sekejap sorry. Okey. Jadi kalau soalan 2, nampak tulisan. Okey, jadi katakan saya ambil X itu adalah sebagai komputer riba. Kemudian Y saya anggap dia sebagai mesin pencetak. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan, kita kena bentukkan dua persamaan. Okey. Jadi kita cari ayat mana yang boleh kita bentuk persamaan. Dia kata Encik V dan isterinya itu tak ada makna. Okey, Encik V berjaya menjual 4 komputer riba dan 5 buah mesin pencetak berjumlah 9,700. 4 komputer maksudnya 4X. Okey. Dia tambah sebab dia dapat juga jual 5 mesin pencetak jadi 5 watt dengan jumlah dia adalah 9,700. Okey, jadi ini adalah persamaan 1. Okey. Yang kedua yang boleh awak dapatkan binakan ayat matematik adalah isterinya berjaya menjual 2 buah komputer riba dan 3 buah mesin pencetak berjumlah 5,100. Maksudnya awak akan dapat 2X tambah dengan 3Y adalah sama dengan 5,100. Okey. Sekarang awak tengok daripada dua-dua persamaan ini, awak ada satu 4X, satu 2X. Jadi maksudnya bila kita nak hapuskan, kita kena pastikan bahawasanya X tu mempunyai nilai yang sama perkali dia. Kalau dah ada 4X, maksudnya yang satu lagi pun mesti 4X. Okey. Jadi dalam kes sekarang kita ada 2X. Jadi maksudnya kita kena jadikan 4X. Jadi yang tu kita mesti darab dengan 2. So yang ni darab dengan 2. Jadi bila darab 2 maksudnya semua ni awak kena darab dengan 2. Jadi awak akan dapat 4X tambah dengan 3Y darab 2 dapat 6Y. 5,100 darab dengan 2 jadi awak akan dapat 10,200. Ini adalah persamaan 2. Okey, yang seterusnya awak mesti letak rapat-rapat. Jadi supaya kita senang nak hapus. Jadi kita ada 4X tambah dengan 5Y sama dengan 9,700. Satu lagi kita ada 4X tambah dengan 6Y sama dengan 10,200. Ini persamaan 1, persamaan 2. Okey. Jadi sekarang kita tengok kita ada 4X. Okey, jadi saya ada 4X, sini pun saya ada 4X.
Okey, jadi maksudnya dia dah sama, dua-dua adalah positif. Bila dua-dua positif, maka kita kena guna tolak. Okey, sama ada 1 tolak 2 ataupun 2 tolak 1. Okey, dalam kes sekarang saya guna 2 tolak 1. Kenapa 2 tolak 1? Sebab 6Y tolak dengan 5Y saya dapat terus direct Y. Saya tak ada negatif. Okey. Nak buat 1 tolak 2 pun tak ada masalah. Jadi saya guna 2 tolak 1. Okey. Jadi persamaan kedua tolak persamaan 1. Jadi 6Y tolak 5Y dapat Y. Okey, 10,200 tolak dengan 9,700. Jadi awak akan dapat 500. Jadi maksudnya nilai Y adalah 500. Awak dah dapat nilai Y. Kemudian awak kena cari nilai X. Okey, nilai X awak boleh perolehi daripada persamaan 1 ataupun persamaan 2. Jadi saya pilih persamaan 1. Jadi saya ada 4X tambah dengan 5Y adalah sama dengan 9,700. Jadi nilai Y sekarang saya ada nilai dia adalah 500. Jadi dekat Y tu saya gantikan 500. Okey, jadi kita kembangkan. Jadi saya akan dapat 4X tambah dengan 2,500 adalah sama dengan 9,700. Okey, jadi ini adalah persamaan linear. Jadi kita selesaikan persamaan linear. Jadi saya akan dapat 4X sama dengan 9,700 tolak dengan 2,500. Jadi saya akan dapat 4X sama dengan 9,700 tolak 2,500. Jadi saya akan dapat 7,200. Okey, alihkan 4 jadi X sama dengan 7,200 bahagi dengan 4. Jadi jawapan dia adalah 1,800. Jadi kita mesti tulis balik, jangan letak XY sebab kita tak tahu bahawasanya pemeriksa tak tahu X awak tu komputer ke printer. Okey, jadi kita last kali mesti tulis balik. Okey, oleh sebab itu harga jualan komputer adalah bersamaan dengan, awak tengok balik yang awak tulis tadi, komputer riba awak adalah X. Jadi X, nilai X yang awak perolehi itu adalah komputer. Harga dia adalah RM1,800. Satu lagi, harga mesin pencetak adalah bersamaan dengan nilai Y iaitu 500. Okey. Jadi saya harap awak boleh faham dah 2 contoh. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, saya harap ini boleh bantulah awak study. Okey. Okey, kita tengok pada soalan yang ketiga, soal Q4.3. Okey, dalam soalan ni dia dah terus nyata bahawasanya penyelesaian menggunakan kaedah matriks tidak dibenarkan untuk soalan ini. Dalam soalan kertas exam awak akan ada 2 persamaan serentak. Okey, satu boleh guna kaedah matriks, satu lagi tak boleh guna kaedah matriks. Yang saya menerangkan sekarang soalan ini adalah yang tak boleh guna kaedah matriks. Maksudnya kena guna kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, jadi kita tengok pada soalan dia. Okey, Khadijah pergi ke kedai alat tulis untuk membeli set geometri dan beberapa batang pensel. Okey, dia mendapati harga satu set geometri ialah RM6.10 lebih daripada harga sebatang pensel. Dia membeli satu set geometri dan 5 batang pensel dengan harga RM10.90. Hitung harga dalam RM bagi satu set geometri sebatang pensel yang dibeli. Okey, jadi kaedah dia tetap sama. Langkah pertama yang perlu awak buat, awak kena setkan yang mana awak nak jadikan X dan Y. Okey, jadi daripada soalan dia adalah berkaitan dengan set geometri dengan pensel. Jadi itu adalah pemboleh ubah kita. Okey, jadi katakan saya ambil sebagai X itu adalah sebagai set geometri. Jadi soalan. Okey. Jadi X saya anggap dia pada set
geometry. Okey, kemudian Y saya anggap dia adalah sebagai pensel. Okey. Jadi langkah yang seterusnya, apa yang perlu awak buat, awak mesti bentukkan dua persamaan linear. Jadi kena cari ayat dalam soalan. Okey, jadi kita tengok. Okey, dia mendapati harga satu set geometri adalah RM6 lebih daripada harga sebatang pensel. Maksudnya set geometri itu, harga set geometri X adalah bersamaan dengan harga pensel tambah dengan RM6 sebab harga set geometri itu lebih mahal daripada pensel dengan nilai sebanyak RM6 Maksudnya harga pensel tambah dengan RM6 baru sama dengan harga set geometri. Okey, jadi itu ayat yang pertama. Jadi kita mesti ubah, okey, yang ada huruf letak sebelah kiri, yang tiada huruf berada di sebelah kanan. Okey, jadi saya pindahkan Y, jadi saya akan dapat X tolak Y sama dengan RM6. Jadi ini adalah persamaan 1. Okey. Cari persamaan yang kedua daripada ayat yang dia bagi. Dia kata dia membeli satu set geometri dan 5 batang pensel. Okey, satu set geometri dan 5 batang pensel dengan jumlah harga RM10.90. Jadi sekarang kita ada X tambah dengan 5Y sebab 5 batang pensel adalah bersamaan dengan RM10.90. Jadi ini adalah persamaan 2. Okey. Awak tengok sekarang X dah sama kan? Jadi X dah sama, jadi kita boleh terus selesaikan. Okey. Jadi awak tengok saya ada X dengan X ini dah sama, jadi tak perlu darab. Dua-dua adalah positif, maka operasi dia mesti tolak. Okey, jadi awak boleh buat 1 tolak 2 ataupun 2 tolak 1. Dalam kes sekarang saya nak guna 2 tolak 1. Okey. 5Y tolak dengan negatif Y, so saya akan dapat 6Y. Okey. 5Y tolak dengan negatif Y, so ini akan dapat 5Y tambah Y, so dapat 6Y. Okey. Sama dengan, jadi RM10.90 tolak dengan RM6.10. So saya akan dapat RM4.80, 4.8. So saya selesaikan. So saya alihkan 6Y sama dengan 4.8 bahagi 6. So dapat berapa? So kita akan dapat 0.8. Maksudnya harga sebatang pensel adalah 80 sen. Okey. Sekarang kita dah dapat nilai Y, kita kena cari nilai X. Jadi nak cari nilai X, kita kena guna persamaan 1 ataupun persamaan 2. Jadi saya pilih persamaan 1, jadi saya ada X tolak Y adalah sama dengan RM6.10. Jadi nilai Y sekarang 0.8. Jadi saya gantikan dekat Y itu adalah 0.8. Jadi saya akan ada X tolak dengan 0.8 sama dengan RM6.10. Jadi X sama dengan RM6.10 tambah dengan 0.8. Jadi kita akan dapat RM6.90. Okey. Jadi kita perlu menjawab soalan. Jadi kita tengok dia kata hitung harga dalam RM bagi satu set geometri. Jadi harga set geometri adalah bersamaan dengan, awak tengok yang awak set tadi, set geometri adalah X. Jadi X awak adalah untuk harga set geometri adalah RM6.90. Harga sebatang pensel adalah bersamaan dengan RM iaitu nilai Y 80 sen, 0.80. Okay.
Soalan ni tak susah, cuma awak kena baca soalan untuk menulis dua persamaan linear. Kemudian awak selesai gunakan kaedah penggantian. Okey, kita teruskan soalan yang keempat. Okey. Okey, soalan yang keempat. Okey. Kita tengok pada soalan Raja 4 menunjukkan dua pakej alat tulis yang dijual di sebuah kedai buku. Okey, jadi awak tengok dia ada beberapa pakej. Jadi pakej yang pertama tu dia bagi dua batang pen dengan tiga glue stick. Okey. Nilai dia adalah RM20. Kalau pakej B dia ada sebatang pen dengan dua gam. Okey, nilai dia adalah RM11. Okey. Jadi daripada soalan tu dia kata bagi dua pakej alat tulis itu harga setiap botol gam adalah sama. Begitu juga dengan harga setiap batang pen. Okey. Hitung harga dalam RM bagi sebatang pen dan sebotol gam. Jadi awak boleh guna pakej tersebut untuk membentukkan dua persamaan linear. Okey, jadi langkah pertama macam soalan sebelum ni. Jadi kita kena tentukan nilai X dan nilai Y. X tu apa, Y tu apa. Jadi X saya anggap dia sebagai pen, kemudian Y sebagai gam. Okey, berdasarkan pakej 1, awak ada dua pen. Jadi maksudnya 2X tambah dengan 3Y adalah bersamaan dengan RM20. RM tu tak perlu tulis, ambil nombor sahaja. Okey, jadi itu adalah persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua saya ada X tambah dengan 2Y adalah bersamaan dengan RM11. Okey, dalam kes sekarang kita tak boleh nak buat kaedah penghapusan lagi sebab nilai X dan nilai Y tu lain. Jadi saya pilih nak hapuskan X, jadi saya kena samakan X. Jadi X ni saya kena ubah kepada 2X. Jadi yang ni mesti darab dengan 2. Jadi saya akan dapat 2X tambah dengan 4Y sama dengan 22. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Okay. Jadi saya letak rapat-rapat supaya senang nak buat kaedah penghapusan. Jadi saya salin balik. Okay. Jadi kita tengok saya ada 2X, 2X tadi dia 22 positif, maka operasi dia mesti tolak. Jadi saya guna 2 tolak 1. Okey. Kenapa saya guna 2 tolak 1? Sebab saya tengok nilai Y yang 2 lebih besar daripada yang 1. Jadi saya terus guna 2 tolak 1. Kalau awak nak guna 1 tolak 2 pun tiada masalah. Kaedah dia tetap sama. Okey. Jadi 4Y tolak dengan 3Y. So saya akan dapat Y. 22 tolak 2. So dapat 2. Saya dah direct dapat jawapan Y sama dengan 2. Okay. Bila dah dapat nilai Y, kita kena cari nilai X menggunakan persamaan 1 ataupun persamaan 2. Jadi saya ambil persamaan 1. Saya ada 2X tambah dengan 3Y sama dengan 20. Nilai Y saya sekarang adalah 2. Jadi dekat Y tu saya gantikan dengan 2. Jadi saya ada 2X tambah dengan 3 darab 2 sama dengan 20. Jadi saya dapat 2X tambah 6 sama dengan 20. Jadi 2X sama dengan 20. 6 ni pindah jadi tolak 6. So 2X sama dengan 14. So X sama dengan 14. Sorry. 14 bahagi 2. So akan dapat 7. Okey. Jadi kena tulis balik jawapan awak sebab dia tanya harga sebatang pen dan sebotol gam. Jadi awak tak boleh tinggalkan XY sebab pemeriksa tak tahu X tu apa, Y tu apa. Okey. Jadi
harga sebatang pen adalah bersamaan dengan RM. Pen awak tadi apa, X ke Y? Pen X. Jadi nilai X tu adalah sebatang pen iaitu RM7. Okey. Kemudian harga sebotol gam adalah bersamaan dengan nilai Y iaitu RM2. Jadi itu jawapan dia untuk soalan yang keempat. Okey. Ada dua lagi soalan. Dua, tiga ni. Okey. Kita teruskan kepada soalan 5. Okey, penyelesaian kaedah metrik tidak dibenarkan untuk menjawab soalan ini. Hitung nilai D dan nilai E. Yang ni soalan dia bagi direct. Okey, dia tak perlu bentukkan persamaan. Dia dah bagi persamaan. Jadi awak terus guna. Okey, jadi awak tengok soalan 5 ni. Okey, 4.5 ni dia bagi D tolak dengan 3E sama dengan 15. Awak tengok sekarang D 1D, 12D, 13E, 14E. Jadi maksudnya dua-dua tak sama. Jadi awak kena pilih yang mana awak nak hapus dulu. Kalau lebih senang kita hapuskan D sebab saya kena darab satu persamaan saja. Kalau nak hapuskan E pun boleh tapi dua-dua awak kena darab. Pastikan 3 dengan 4 tu jadi nombor yang sama iaitu nombor 12. Okey. Dalam kes sekarang saya nak hapuskan D sebab saya tak nak darab dua persamaan. Jadi saya darab dengan satu persamaan saja. Jadi saya pilih persamaan pertama tu saya darab dengan yang ni saya darab dengan 2. Jadi saya akan dapat 2D tolak dengan 3E darab 2 dapat 6E sama dengan 15 darab 2 dapat 30. Jadi ini adalah persamaan satu saya. Persamaan 2 saya salin direct. Jadi saya akan dapat 2D tambah dengan 4E adalah sama dengan negatif 10. Jadi ini adalah persamaan 2. Jadi kita dah boleh buat kaedah penghapusan. Okey, ini 2D, ini 2D. Maka operasi dia mesti tolak sebab dua-dua adalah positif. Jadi saya guna 2 tolak 1. Kenapa? Sebab 2 tu nilai E dia adalah lebih besar berbanding dengan nilai yang pertama iaitu negatif 6E. Jadi 4E tolak dengan negatif 6E. So saya akan dapat 10E adalah sama dengan negatif 10 tolak dengan 30 dapat negatif 40. Okey. Jadi E adalah bersama dengan negatif 40 bahagi 10. So saya akan dapat negatif 4. Sekarang kita boleh cari nilai D. Okey, sama ada menggunakan persamaan pertama ataupun persamaan kedua ataupun boleh guna persamaan asal. Mana-mana pun boleh. Jadi saya pilih soal persamaan yang pertama. Jadi saya ada 2D tolak 6E sama dengan 30. Jadi saya gantikan nilai E adalah bersamaan dengan negatif 4. Jadi 2D adalah 2D tolak dengan 6 darab dengan negatif 4 sama dengan 30. Jadi 2D adalah sama dengan 24. Sama dengan apa? Tambah. Okey. Negatif 6 darab dengan negatif 4 dapat positif 24. Adalah sama dengan 30. Jadi 2D adalah bersamaan dengan 30 tolak 24. 2D adalah sama dengan 6. D sama dengan 6/2. So ini akan dapat 3. Okey. Jadi E negatif 4. D adalah bersamaan dengan 3. Okey. So saya teruskan lagi dengan soalan 6. Okey, soalan 4.6. Okey. Kita tengok pada soalan 4.6, dia kata Nazri membawa keluarganya pergi menonton wayang.
Okey, harga sekeping tiket bagi orang dewasa melebihi harga sekeping tiket bagi kanak-kanak sebanyak RM10. Nazri membayar sebanyak RM78 untuk 4 tiket dewasa dan 6 tiket kanak-kanak. Okey, dengan menggunakan kaedah penghapusan, berapakah harga dalam RM sekeping tiket dewasa? Okey, jadi langkah pertama kena tentukan yang mana X dan nilai Y. Okey, jadi saya anggap X itu adalah sebagai harga tiket dewasa. Jadi X tu saya anggap dia sebagai dewasa, Y adalah harga tiket untuk kanak-kanak. Okey, jadi awak kena tengok ayat dia yang mana boleh bentuk persamaan. Jadi harga sekeping tiket bagi orang dewasa melebihi harga sekeping tiket bagi kanak-kanak sebanyak RM10. Maksudnya harga dewasa adalah sama dengan harga kanak-kanak tambah RM10 baru jadi harga dewasa. Okey? Ataupun X tolak 10 sama dengan Y pun boleh. Okey? Jadi sama macam saya kata tadi, yang ada huruf berada di sebelah kiri, tiada huruf berada di sebelah kanan. Jadi X tolak Y sama dengan 10. Jadi ini adalah persamaan 1. Sekarang kita mesti bentuk persamaan yang kedua. Okey, Nazri membayar RM78 untuk 4 tiket dewasa dan 6 tiket kanak-kanak. Jadi maksudnya awak ada 4X tambah dengan 6Y adalah bersamaan dengan RM78. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Okey, jadi awak tengok sekarang 4X tambah 6Y sama dengan 78. Yang ni X tolak Y sama dengan 10. Jadi awak tengok ada X dan Y. Jadi katakan saya nak samakan Y kali ni. Maksudnya persamaan 1 ni saya mesti darab dengan 6. Okey? Sebab saya nak samakan. Jadi yang ni tak sama ni. Okey, katakan saya nak samakan Y. Saya nak tunjuk contoh bagaimana jika saya nak hapuskan Y. Okey, jadi persamaan 1 ni saya kena darab dengan 6. Jadi yang ni saya darab 6 dulu. Jadi saya akan dapat 6X tolak dengan 6Y sama dengan 60. Jadi ini adalah persamaan 1 saya. Okey, jadi saya letak rapat-rapat. Jadi saya ada 6X tolak 6Y sama dengan 60. Kemudian 4X tambah dengan 6Y sama dengan 78. 1, 2. Okey. Jadi kaedah penghapusan, awak tengok sekarang yang saya adalah negatif 6Y, kemudian positif 6Y. Satu positif, satu negatif. Nombor dia dah sama tapi satu positif, satu negatif. Maka operasi yang kita perlu guna adalah tambah. Okey. Jadi kes yang ni 1 tambah 2. Okey, jadi 6X tambah 4X so dapat 10X. Sama dengan 60 tambah 78 so akan dapat 138. Jadi X sama dengan 138 bagi 10 jadi akan dapat RM13.80. Sekarang kita kena cari nilai Y. Okey. Jadi saya ambil persamaan 1, saya ada 6X tolak 6Y sama dengan 60. Saya gantikan. Nilai X sekarang adalah RM13.80. Jadi RM13.80 tolak 6Y sama dengan 60. Jadi 13.8 darab dengan 6. Saya akan dapat 82.8 tolak dengan 6Y sama dengan 60. Okey. Jadi nombor berada di sebelah kanan, jadi saya akan ada negatif 6Y sama dengan 60 tolak 82.8.
So, saya dapat negatif 6Y sama dengan negatif 22.8 jadikan positif. Jadi 6Y, kita tak boleh alih negatif 6. Jadi kita jadikan positif dulu. Bila sebelah kiri berubah tanda, sebelah kanan pun mesti berubah tanda. So, negatif 6Y jadi 6Y. Jadi yang kanan pun berubah tanda. Daripada negatif jadi positif. Jadi Y sama dengan 22.8 bahagi dengan 6. So, akan dapat 3.8. Jadi, dijawab soalan. Oleh sebab itu, harga sekeping tiket dewasa. Okey, sebab soalan kata dengan menggunakan kaedah penghapuskan berapakah harga dalam RM sekeping tiket dewasa. Dewasa adalah X. Jadi nilai X yang kita ada adalah RM13.80. Okey. Okey, dia tanya hanya dewasa, dia jawab dewasa. Kalau dia kata harga tiket dewasa dan kanak-kanak, jadi kena tulis satu lagi untuk harga kanak-kanak. Okey. Jadi setakat ni saya rasa dah cukup mahir kot, dah boleh memahami apa yang saya sampaikan. Okey. Kita tengok kepada soalan nombor 7. Okey, dia kata Robert membeli 2 batang pen dan 2 buah buku latihan dengan harga RM11. Stella pula membeli sebatang pen dan 3 buah buku latihan dengan harga RM12.50. Itu harga sebatang pen dan harga sebatang buku, harga sebuah buku latihan. Okey, jadi awak tengok sekarang dia dah tulis dah RMS dan RMY. Jadi awak tak perlu risau sebab dah ada nilai, awak ada pemboleh ubah. Okey, jadi awak kena bentukkan persamaan daripada ayat yang dia bagi. Jadi awak kena cari ayat pertama yang boleh bentuk. Dia kata Robert membeli 2 batang pen dan 2 buah buku latihan dengan harga RM11. Jadi itu jadi 2X tambah dengan 2Y adalah bersamaan dengan 11. So, itu adalah persamaan 1. Okey, persamaan 2 boleh dapat daripada ayat Stella pula membeli sebatang pen dan 3 buah buku latihan dengan RM12.50. Maksudnya, X tambah dengan 3Y adalah bersamaan dengan RM12.50. Okey, dalam kes sekarang saya lebih selesa untuk hapuskan nilai X. Jadi 2X dan X, jadi yang X ni saya jadikan 2X. Jadi yang ni saya darab dengan 2. So 2 darab X, so dapat 2X tambah dengan 3Y darab 2 dapat 6Y sama dengan RM12.50 darab dengan 2, jadi saya dapat RM25. Okey, jadi ini adalah persamaan 2. Okey, letak bersebelahan. 2X tambah dengan 2Y sama dengan 11. Kemudian saya ada 2X tambah 6Y sama dengan 25. Jadi ini persamaan 2. Okey. Sekarang saya nak hapuskan X. Dua-dua positif. Bila dua-dua positif, maka saya kena guna tolak. Jadi dalam kes sekarang, yang kedua tu lebih besar daripada yang pertama. Tengok pada Y. Jadi saya guna 2 tolak 1. So 6Y tolak 2Y, so dapat 4Y. 25 tolak 11, so dapat 14. Jadi Y sama dengan 14 bahagi dengan 4. So akan dapat RM3.50. Okey. Dah dapat nilai Y, boleh cari nilai X. Okey, boleh pilih persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi saya pilih persamaan 1. Okey.
Jadi 2X tambah dengan 2Y sama dengan 11. Jadi dekat Y tu saya gantikan dengan RM3.50. Okay, jadi saya akan dapat 2X tambah 2 darab dengan 3/5 adalah sama dengan 11. So saya ada 2X tambah dengan 7 sama dengan 11. Jadi 2X sama dengan 11 tolak 7. Jadi 2X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 bahagi 2 dapat 2. Okey. Oleh sebab itu, nak jawab soalan dia kata harga sebatang pen. Jadi harga sebatang pen adalah bersamaan dengan RM2. Kemudian harga sebuah buku latihan adalah bersamaan dengan RM3.50. Okey, soalan terakhir. Okey, jadi soalan terakhir kita tengok soalan dia kata pada cuti sekolah yang lalu Encik Zul telah membawa anak-anaknya melawat pusat akwaria di Kuala Lumpur. Harga pakej tiket masuk ke pusat itu untuk 2 dewasa dan 2 kanak-kanak tanpa my card dan my kit berharga RM80. Warga negara Malaysia yang mempunyai my card dan my kit diberi diskaun sebanyak 50%. Encik Zul membayar 32 untuk 1 tiket dewasa dan 3 tiket kanak-kanak warga negara Malaysia. Hitung harga tiket seorang dewasa dan seorang kanak-kanak. Okay. Jadi kita kena bentukkan persamaan. Okay. Soalan 4.8. Jadi dia berkaitan dengan harga tiket kanak-kanak dan dewasa. Jadi saya anggap X adalah sebagai dewasa. Kemudian Y saya anggap kanak-kanak. Harga tiket bukan bilangan. Okey. Jadi kita tengok, kita cari ayat yang pertama. Harga pakej, okey, tu ayat yang pertama, harga pakej tiket untuk masuk untuk 2 dewasa dan 2 kanak-kanak tanpa my card dan my kit adalah RM80. Maksudnya 2X tambah dengan 2Y adalah sama dengan RM80. Okey, kemudian warga negara mempunyai my card dan my kit diberikan diskaun sebanyak 50%. Encik Zul membayar RM32 untuk 1 dewasa dan 3 tiket kanak-kanak warga negara Malaysia. Okey, yang ni dia trick awak. Soalan ni dia trick awak sebab dia kata kalau warga negara dapat 50%. Maksudnya yang ada my card dengan my kit dapat 50%. Package yang dia bagi tu yang tiada my card dengan my kit. Okey, jadi maksudnya harga yang Encik Zul bayar tu mesti darab dengan 2. Okey, sebab kita nak guna nilai harga yang sama. Sorry. Maaf. Okey. Dia kata warga negara, soalan dia hitung tiket seorang dewasa dan seorang kanak-kanak warga negara Malaysia. Jadi maksudnya yang bukan warga negara, kita mesti tukar jadikan dia warga negara. Jadi package tadi yang 2X tambah dengan 2Y tu RM80. Jadi kalau warga negara dapat 50%, jadi yang ni dia akan jadi, yang ni bukan warga negara. Dia bukan warga negara, RM80 untuk package ni. Kalau warga negara masih 2X tambah 2Y tapi harga dia adalah RM40. Kenapa? Warga negara adalah 50% less. Okey, ada diskaun sebanyak 50%. Kalau package dia 80, kalau 50% dapat 40. Jadi
Dia nak trick awak kat situ supaya awak buat silap. Jadi hati-hati ya. 2x tambah 2y sama dengan 40. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Sorry. Okey, soalan. Jadi ayat yang kedua yang boleh awak guna adalah yang Encik Zul ni. Okey, membayar RM32 untuk satu tiket dewasa dan 3 kanak-kanak. Jadi maksudnya X tambah dengan 3Y adalah sama dengan 32. Okey, saya hapuskan X, jadi yang ni mesti darab dengan 2. Jadi saya akan dapat 2X tambah dengan 6Y sama dengan 64. Jadi ini persamaan yang kedua. Jadi saya letak perhampiran sebelah-sebelah. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 40 sama 1. 2X tambah dengan 6Y sama dengan 64. Ini adalah persamaan 2. Okey. Jadi dua-dua positif, jadi mesti tolak. Di 1 tolak X. 2 lebih besar, jadi 2 tolak 1. Jadi 6Y tolak 2Y dapat 4Y. 64 tolak 40 dapat 24. So Y sama dengan 24 bagi 4. So dapat 6. Okey. Jadi sekarang kita cari nilai X daripada persamaan 1. 2X tambah 2Y sama dengan 40. Jadi 2X tambah dengan 2 darab dengan 6 sama dengan 40. Jadi 2X tambah dengan 12 sama dengan 40. Jadi 2X sama dengan 40 tolak 12. Jadi 2X sama dengan 28. Jadi X sama dengan 28 bagi 2. So saya akan dapat 14. Jadi kita perlu jawab soalan. Dia kata harga tiket seorang dewasa adalah bersamaan dengan RM14. Harga tiket seorang kanak-kanak adalah bersamaan dengan itu nilai Y tadi RM6. Okey. Jadi saya dah habis dah untuk soalan yang kedua ini. Jadi saya harap awak boleh praktis, kemudian awak boleh jawab dalam SPM dengan baik. Okey, jadi awak ambillah peluang apa yang saya buat ni. Okey, untuk awak belajar sendiri, awak tengok, awak boleh ulang tayang video ini. Jadi sampai awak faham. Jadi maksudnya awak ulang-ulang sampai awak faham, awak cuba jawab sendiri, tengok dapat tak jawapan yang sama. Okay, jadi saya harap ini sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk menjawab soalan SPM pada hari Isnin ini, iaitu 1 Mac. Okay. Jadi saya minta maaf jika saya ada tersasul cakap. Okay. Sebab saya buat rakaman ini adalah kali take. Okay, bukannya saya cut, saya edit. Okay, jadi saya terus berterusan. Jadi yang silap saya sebut tu saya minta maaf. Okay, sekian, terima kasih.